Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ada lagi orang, 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak gambar yang bergerak? Setakat ni dengar Saya harap malam ni tak ada gangguan siaran. Okay, ada 9 orang. Dengar Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. So dah pukul 9.30. So saya dah boleh mulakan kelas lah untuk hari ni. Okey, untuk hari ni basic step buka kedai di Shopee. Okey, sebelum ni saya dah ada share kan. So saya nak buat recall balik lah. Kita recall balik macam mana cara mula-mula kita nak buka kedai di Shopee. Okey, sebelum tu saya mulakan kelas dengan Al-Fatihah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga kelas hari ni tak ada sebarang masalah dan gangguan internet. Okey, semua dengar Okey, untuk first kena download apps Shopee seperti macam biasa. Nak buat apa-apa pun kena download apps dulu. Bila Shopee dah ada, kita dah register, dah masuk. Okey, kita dah boleh start kalau kita dah ada app Shopee yang macam ni kan. Dekat skrin kita ni, skrin telefon ni, kalau dah ada ni macam ni, dah boleh start. Okey, first kita klik dulu dekat sini. Yang ini saya akan ajar teori dulu, teori terlebih dahulu. Kemudian kita akan go through step by step guna telefon. So kita nak kejar masa 40 minit. Okey, kita pergi dekat sini dan kemudian kita tengok bila kita dah klik dekat Shopee tu. Dekat bawah ni, Mi ni, klik dekat situ. Bila kita dah klik dekat situ, dia akan keluar antara dua ni lah. Pada mereka yang belum lagi buka kedai, kita boleh tengok dekat atas ni. Yang ini yang membezakan kedai tersebut. Kalau yang belum ada kedai, dia akan naik kat sini start selling. Kalau yang dah ada kedai, yang dah ada produk, dia akan naik kat sini my shop. Okay, untuk pertama kali dia akan naik start selling ni, klik dekat button start selling ni. Klik dekat button start selling ni. Kemudian akan keluarlah paparan macam ni. Dia minta add product. Okay, bila dia minta add product tu, masukkanlah barang. Bila kita klik kat sini, dia akan keluar paparan yang macam ni. Okay, bila keluar paparan macam ni, first step yang kita perlu buat, kita masukkan gambar. Okay, bila kita nak buat masuk gambar, kita klik kat sini, dia akan minta kita pilih sama ada kita nak buat masuk gambar tu, baru nak ambil gambar ataupun daripada library ataupun daripada Instagram. Okay, boleh pilih. Okay, bila kita dah masukkan gambar dalam ni,
kita kenalah letak product name. Product name ni letak nama yang menarik. Macam nama untuk menarik perhatian customer lah kalau scroll. Kita kan biasa letak awal minuman sunnah susu kambing strawberry. Kita letaklah gambar apa dah? Emoticon api tu kan yang membara-membara tu. Letak kat situ. Emoticon api, lepas tu tulis kat situ ready stock, hot selling. Nak nampak supaya produk ni nampak gempak lah. Kita kan kalau kita lalu tengok kat Shopee orang nampak macam tu pun kita macam rasa wow sikit kan, rasa tertarik. Gambar ni pula kita pilihlah gambar yang menarik sikit. Kalau boleh cari gambar putih. Cari gambar putih, cari gambar yang menarik. Macam tu. Okay, dekat product description ni kita detailkan secara ringkas, dan terperinci, tak perlu terlalu panjang, cukup sekadar kita bagi maklumat produk serba ringkas dan apa yang produk kita tawarkan. Api tu ambil mana? Dekat emoticon yang kita type tu kan ada emoji-emoji tu, type situ yang ada gambar smile, ada gambar smiley tu. Okay. Kemudian kategori. Okay. Part kategori, kita tengok kat sini, part yang ini ada teknikal sikit lah. Okay, bila kita nak buat kategori, kita pilih. Oh, dalam telefon. Ya, dalam telefon. Bila kita pilih, kita nak pilih kategori kan. Kita pilihlah jenis makanan yang kita upload tu apa dia. Ready to eat, 3 in 1. Okay, bila kita dah pilih, dia akan keluar balik ke paparan macam ni. Brand, lepas tu pergi ke nombor 2. Brand apa? Kita masukkanlah brand tu. Kalau brand tu dah ada kan, kita tekan search dulu. Bila brand tu dah ada, kita just klik dekat button tu, kita tekan save. Kalau brand tu tak ada, awak boleh pilih sama ada nak letak no brand ataupun scroll ke bawah. Nak scroll ke bawah tu, ambil masa sikit, kemudian kita type. Kita type lah nama brand tu. Kemudian kita tekan button save. Jangan lupa ya, tekan button save. Okay. Untuk price, kalau tengok dekat sini, dia macam range harga tau. 10 ke 47. Kenapa dia jadi harga macam ini? Sebab untuk produk awal ni kan dia ada berbeza size dan size kan, size packaging dia. So kita nak buat satu pack jimat, satu pack premium. Yang pack premium ni start daripada harga 28. So yang ini saya buat masuk trial sekali. Kita ada trial, pack jimat, pack premium. So range harga dia bermula daripada 10, 28 dan 47. Price tu dia menunjukkan range harga. Berapa yang kita set. Okay. Macam mana nak setting variance? Okay, cara dia macam ni. Okay, kita set. Mula-mula bila kita tekan variance tu, dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar macam ni kan? Okay, yang ini kita edit, kita kena tekan button edit ni. Kita tekan button edit. Lepas tu kita buat masuk. Bila ada button yang pangkah tu, pangkah yang mana tak berkenaan, kita edit, kita letak pack jimat, pack premium. Bila kita klik dekat box yang ini, dia akan naik toggle image ni untuk linkkan pack jimat ni, gambar yang pack jimat ni macam mana. Pack premium, gambar pack premiumnya macam mana. Trial punya gambar dia tu macam mana. Okay, bila kita dah settle part ni, dia naik macam color orange ni, kita tekan next. Next, set, stock and price. Okay, dia akan pergi ke paparan macam ni lah. So untuk pack jimat ni, kita set lah harga dia 28. Lepas tu stok dia ada berapa, pack premium pula, harga dia berapa, stok yang kita ada tu berapa. Trial pun sama macam tu. Bila nak letak others, bila buka Shopee Center nak decoration. Sekejap, saya tengok balik. Nak tanya kategori tu bila letak others, bila buka Shopee Center, nak decoration shop tu kuat others, betul tak? Yang itu kita pilih others. Others tu maksud lain-lain lagi lah. Kalau macam yang itu ready to eat, kita pilihlah ready to eat. Sebab dia banyak lagi kategori. Beauty and health ke, makanan ke, grocery tu, ianya bergantung kepada barangan yang kita jual untuk kita set. Nanti kita go through. Okay. Yang tadi tu lepas kita dah setting yang dah siap yang ini. Dah siap ini, kita tekan button save. Okay, bila tekan button save,
dia akan kembali balik ke paparan yang ini. Kita kena masukkan lagi yang lain, yang detail-detail yang lain. Detail shipping pula. Shipping ni pun kita kena pilih lah. Kita prefer menggunakan courier yang mana. Bila kita yang ini dia ada Ninja Van dengan JNT. Biasa saya akan on yang JNT saja. Saya tak akan on 3 ke 4 servis courier terlalu banyak kerana ia juga memudahkan pihak saya. Pihak kita lah maksud saya. Pihak kita sebagai seller, kita nak pergi drop barang tu dekat satu tempat je. Kadang tu kalau kita pilih banyak-banyak, nanti kan seller tu klik Ninja Van seorang, post laju seorang. Nanti kan 3 tempat lah kita kena pergi. Yang ini memudahkan kita juga sebenarnya. Kalau kita pilih satu, kita tulis kat situ je. Preferred terus. Kita pakai JMT. Jadi bila orang add, dia tak payah pilih-pilih dah courier apa. Dia akan pakai JMT je. Berat ni kena letak. Macam mana kita nak tahu berat barang tu? Kita boleh pergi ke Imani punya web tu. Kan bila kita nak order, dia ada naik berat barang tersebut. So daripada situ kita boleh ambil lah berat barang tu, kita letak dalam ni. Tak payah dah gaduh timbang-timbang. Lepas tu kita tekan save. Dah tekan save, dia akan keluar balik kat paparan ni. Dah complete semua kita isi, dia akan naiklah yang button orange ni. Kita tekan update. Bila kita dah update tu, dia akan post kepada dalam kita punya Shopee. Nak tambah lagi produk yang seterusnya, tekanlah button add dekat bawah ni. Okay, function button delist edit dengan more dekat sini. Delist tu, contoh kata barang ni kita tak ada. Kita dah tak boleh nak promote buat sementara waktu. So kita klik button delist ni. Bila stok kita dah ada, kita klik balik list supaya dia masukkan. Tapi kita kena edit lah stok kita tu supaya ada. Dekat button edit ni pula, in case kata tadi, kalau macam yang mana? Macam kita buat kita nak edit kan, kita nak tambah description apa, kita tekanlah button edit tadi. Kita tekan button edit tu tadi, lepas tu kita ke product description, kita tukar apa yang kita nak tukar. Tukarlah apa-apa yang anda nak tukar. Anda rasa anda tersalah letak kategori ke, anda boleh tukar balik. Lepas tu tekan button update. Kemudian kita post. Bila kita dah update tu, maksudnya dia akan naik baliklah dekat sini. Bila kita tekan edit, kita update lah sikit-sikit tu, dia akan naik ke atas. Biasanya kalau kita saya sarankan rajin-rajinkanlah edit tu. Edit dekat nama dekat atas ni, awal, contohnya awal tablet susu kambing. Hari ni kita buat namanya ni, esok kita tambah sikit je. Hot selling. Awal tablet susu kambing. Kalau tak pun ready stock. Sekali-sekali tu edit lah juga nama ni biar nampak gepak sikit. Biar dia naik ke atas. Bila kita update dia akan selalu naik lah. Macam tu lah lebih trik dan tips untuk barang kita selalu naik di halaman Shopee. Dia kalau search awal dia akan naik yang kita dulu. Kita kena rajin lah edit-edit sikit. Jangan edit banyak sangat, edit sikit-sikit. Macam tu. Okay, bila dah ada produk kita dekat dalam Shopee, ada customer datang tengok kat kita punya Shopee, dia berkenan, dia beli, dia buat belian pula kan dengan kita. So macam mana kita nak arrange penghapusan? Okay, untuk arrange penghapusan, kita kena buka di website. Dalam telefon juga, tapi kita buka kat Google, dekat webs. Buka kat Shopee Seller Center. Buka kat Shopee Seller Center, pergi kat Shopee Seller Center ni, login masuk. Kalau ada yang diminta OTP melalui telefon, isi dan kemudian dia akan masuklah dekat Shopee Seller Center macam ni lebih kurang permukaan dia. Okey, dah masuk dekat sini, kita nak post barang ni. Macam mana kita nak post barang? Kita kena tengok dekat ni, shipment ni. Ni sini. Dia akan naik notification, notifikasi. Notifikasi contohlah macam ni. Ada orang order magic kentang putar. Macam mana kita nak print out airway bill? Dekat tepi ni, dia naik view shipping detail.
print waybill. Okey, yang ini adalah detail barang orang tu order. Oh, kita tahu. Oh, dia ni order magic kentang putah. Okey, kita bungkus-bungkus parcel. Kita klik dekat sini, view shipping details. Dia akan naik nombor tracking JNT. Okey, bila dah naik nombor tracking ni, kita klik lah dekat print a waybill. Dia akan pergilah buka dekat waybill kita tu macam mana rupa dia. Kalau dalam telefon, kita boleh download, save kan. Lepas tu boleh print. Kalau dalam telefon tu, kalau kita nak print tu, kita save dulu baru kita plug in ataupun kita transfer kat laptop ke nak print kan. Pandai-pandai lah fikir macam mana nak print. Kalau macam susah, dekat laptop, kita save, kita buka web, WhatsApp web, kita boleh macam contohnya, contoh kita ada produk, kita tak ada produk tu. Contoh situasi kita tak ada magic kentang putah tu, terputus stok buat sementara waktu, kita nak minta tolong leader kita postkan, kita save waybill ni, kita forward pada master kita lah, minta tolong dia ya. Tu bergantung atas budi bicara leader dengan anda dan leader anda lah masing-masing lah tu. Okey, lepas tu yang ini kita dah save ni, kita boleh print lah. Tak ada masalah, kita tempel je benda tu. Macam tu. So, untuk tu kita dah buka kedai lah. Bila kita dah buat masuk at least satu barang, kita dah buka kedai, dia akan naik macam ni, my shop. Dia akan naik lah my shop macam ni. Okay, bila kita dah ada kedai, adalah setting-setting lain yang kita perlu buat. Sebelum kita nak post barang tu, kita kena edit alamat kita dulu. Kalau tak, macam mana dia nak letak alamat dekat waybill tu, alamat kita. Kan? Okay. Jaya kita pergi go through. Okay, untuk setting tu kita masuklah balik kat kedai kita, my shop tu, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, tekan dekat spana yang belah atas tu. Dia akan keluar macam ni, account, setting. So kita boleh edit profile, alamat dan juga bank account number. Yang ini wajib ya, alamat dengan bank account. Kalau tak, macam mana nanti kita nak withdraw duit yang orang buat belian dekat kita tu, nak restock balik. Yang ini bank account kita masukkan, alamat ni pun kita kena buat masuk. Okay, yang ini tadi, kita klik dekat my profile, dia akan keluar dekat sini tau. Okay, yang ini kita letak nama kedai kita lah. Nama kedai kita, yang bio ni simple description di kedai kita. Macam contoh kata-kata introduction, kata-kata aluan lah. Orang kadang tu masuk kedai kita tu dia malas sangat nak membaca. Buat secara ringkas je, tak payah berjela-jela panjang introduction tu. At least dia tahu dekat kedai kita ni jual produk apa. Contoh dia macam ni, ringkas je, tak payah panjang-panjang. Okey, dah boleh upload, jual barang. Okey, rasanya yang itu je. Okey, sekarang saya nak go through menggunakan telefon. Macam mana kita nak upload? Sekejap ya. Mana dah nama ni? Okey, so kita tukar ke telefon pula. Okey, kita masuk gunakan telefon. Macam mana kita nak uploadkan variants tu, macam mana kita nak buat. Kita pergi ke Shopee, kita nak upload barang kan. Kita pergi ke Shopee. Yang teori tu kita explain secara ringkas supaya anda nampak gambaran lah apa nak kena tekan, apa yang perlu buat pada permulaannya tu. Kejap lambat pula. Tiba-tiba keluar yang ini tak dah. Okey. Tekan kat Mi. Masuk ke kedai.
Nampak orang nampak saya shopping apa tak tahu tu. Okey, tekan kat kedai, kita nak add produk kan. Ini my product, ini produk yang kita dah bawa masuk. Dia akan nampak lah kat sini. Apa yang ada dekat button more ni, anda boleh tengok lah. Kita nak delete posting produk ni ataupun kita nak boost. Boost ni boleh 4 jam sekali kita boost. Dah habis boost tu, tunggulah 4 jam seterusnya. Okay, add product ni kan. Add new product ni saya nak cerita sikit pasal variance lah. Okay, sebelum tu kita pilih lah kita nak buat masuk produk awal kan. Ni kena scroll ke bawah lah pula. Sekejap ya. Contoh awal. Okay, contoh ini. Kita buat masuk produk awal sebab produk awal ni kan dia ada variance dia. Kita pilih satu gambar dulu untuk kita buat cover foto. Okay, kemudian kita pilih lagi gambar-gambar yang lain. Pilihlah gambar produk apa ni. Pilihlah yang ini. Okay. Okay, pilih yang pack jimat ni. Apa lagi yang ini. Yang ini. Ni contoh ya, kita buat masuk. Kita type awal. Yang tadi kata emoji tu kan, nak pilih emoji berapi tu kat sini. Macam tu. Hot selling. Awal. Okay, letak description lah dia. Description tu ikutlah nak letak apa. Secara ringkas tulislah awal merupakan makanan yang terdiri daripada 8 makanan sunnah. Buat ringkas je. Ini sepatutnya adalah sikit lagi kan kita tambah, tak apa, kita nak apa dah. Kita nak bagi contoh je. Wah. Taklah perisa. Ini contoh lah ni. Kategori apa kategori? Ready to eat. Sepatutnya ada lah. Bukan ni ready to eat ni. Kalau ready to eat tu macam serunding tu ya. Ready to eat terus. Okay, price. Price ni tak apalah. Kalau kita letak nanti kan dia akan auto adjust balik tau. Contoh saya letak RM28. Sebab saya nak buat masuk variance nanti ni. Okay, ini yang part agak sukar sikit kan. Okay, untuk bawa masuk variance ni. Okay, untuk bawa masuk variance ni, tekan dulu kat button edit kat sini. Nampak tak kat edit kat sini? Tekan kat situ. Okay, akan nampak black white. Yang black white ni, kita pangkah dia black ni dengan white ni. Kita add yang lain. Kita add susu unta pisang. Okay. Dia akan naik susu unta pisang. Lepas tu naik, tambahlah lagi susu unta strawberry pula. Susu kambing. Ya, adik. Strawberry.
Susu kambing strawberry. Ya Allah. Okey, lepas tu add lain. Coklat mocha. Coklat kurma. Coklat kurma kan, lepas tu coklat mocha. Ini contoh ya. Lagi satu tulis apa? Coklat kurma cappuccino latte. Okey. Done. Dah buat masuk tu tekan done. Okey, klik dekat yang ini, susu unta pisang. Klik dia dekat sini dulu. Klik dekat sini. Dia akan naik toggle untuk buat masuk gambar. So kita pilihlah gambar susu unta pisang. Pilih yang daripada library tu yang kita ada tu. Mana? Pilihlah susu unta pisang. Lepas tu susu kambing strawberry. Pilih gambar dia. Susu kambing strawberry ni. Pilih. Buat masuklah satu-satu. Lepas tu coklat kurma. Ini saya ambil contoh yang ini sebab kita kan memang hot selling yang ini. So saya ambil contoh yang inilah supaya anda semua nampak macam mana nak buat variance tu. Sebab variance ni FAQ, frequent question, ask question. Coklat mocha. Masuk gambar coklat mocha pula. Masuk satu-satu dengan penuh kesabaran. Sebab tu kadang nak buat ni kena ambil masa yang tenang dan lina. Kalau buat masa kalut-kalut memang tak sempat. Mana satu coklat mocha ni, coklat mocha. Coklat mocha. Itu cappuccino latte. Masuk cappuccino latte. Cappuccino latte, cappuccino latte. Masuk cappuccino latte. Masuk cappuccino latte. Okey, dah masukkan. Okey. Edit. Ada saiz tak? Ada kan? Pack premium 1. Boleh masuk. Pack premium 1. Satu lagi. Pack jimat. Okey. Yang tak berkenaan ni, kan nampak pangkah ni? Nampak tak yang ini? Pangkah. Kalau produk tu under view, jangan risau. Jangan risau. Kalau apa dah under view, nanti insya-Allah dia akan lepas dia ambil masa, cuma ambil masa je. Okey, dah pangkah tu, dah siap tu. Tekanlah done. Sudah okey kot, tak ada dah. Tekan, dia dah naik button merah tu. Nah. Ada lagi 10 minit dah. Dah naik button merah tu, kita buat masuklah. Nampak tak dia naik macam mana? Susu unta pisang, pack jimat. Kita masuk. Masukkanlah. Yang ini harga dia 47. Yang ini harga dia 28. Kita buat masuklah stok dia yang ada. Nampak tak? Dia sekali jalan je semua. Dia setiap perisa tu kita letak 2 pack terus kan. Jadi dia nampaklah perbezaan. Kalau ada 3, satu lagi pack trial, buat masukkan lagi satu pack trial. Seperti cara yang saya tunjukkan tadi. Perkataan color tu boleh tukar ke letak? Boleh. Tadi yang saya tunjuk tadi tu kan. Kita letak dulu yang ini.
Apa pula sini 28. Ini stok dia 10. Ni. Harga yang ini 47, pack premium, stok 10 letaklah dulu. Nanti kita boleh edit dia stok ni. Kalau rasa kita dah tambah stok, kita boleh edit. Kita tekanlah dekat button edit tu. Masuk harga. Oops. Pack jimat 28, ada 10 stok. Okey, nampak yang oranye ni? Nampak yang oranye ni, tekan save. Okey. Kita pergi pula kat shipping fee. Berat ni kita ambil lah berat yang paling berat sekali. Berat cappuccino pack premium. 0.6. Sebab yang ni kan dalam kilo kan. 0.6. Kita letak 0.6. So saya akan set GNT lah. Okay. Condition new, pre-order, apa lagi? Brand tak letak lagi. Brand ni, kalau rajin scroll ke bawah nak letak nama Imani. Kalau tak rajin, no brand je. Tapi kalau boleh rajin-rajin kan lah. Okay, bila dah masuk, dia akan naik macam tu. Listed successfully. Macam tu. Tekan pangkah ni lah. Ke pangkah kat atas tu, kan dia naik button boost tu. Tekanlah boost. So, yang itu cara nak post di internet. Macam tu. Yang itu cara nak post dekat Shopee Apps. So, setakat ni ada apa-apa soalan? Yang nak print airway bill tu tahu dah kan macam mana kan? So, yang susahnya, part yang susah tadi tu nak set yang variant kan? So, setakat ni ada masalah lagi tak yang set variance tu? Tadi tanya apa? Color tu boleh tukar ke? Tak payah. Yang ini. Boleh tukar. Kat variant asal ni. Color ni. Yang atas tu, oh Allah. Yang atas ni tak boleh. Tak boleh nak edit dah kat sini. Tak boleh edit ni. Kalau kita tolak ni maksudnya habis semua, dia akan delete. Yang ini kita kena edit letak macam inilah. Nak nampak variasi dia tu macam mana. Boleh jelas saya setakat part variant ni sebab part variant ni dia technical sikit. Boleh. Nanti buat tau. Tekan color tu. Tekan color ni. Kalau nak delete tu tekan je yang ini. Kalau rasa size ni kita nak edit ataupun kita tak nak bagi ada size, kita nak post ni untuk pack jimat je. Pack jimat je. So kita delete lah size ni. Kita delete size ni. Kalau nak delete yang size ni, tekan dekat sini. Delete yang size ni. Tekan kat situ, dia akan padam. So yang awak akan post semua perisai ni size pack jimat je lah. Bila kita tekan stop, dia takkan naik lah yang contoh yang ada packaging yang berbeza tu, dia akan naik macam ni. Nampak tak? Gitu. So setakat ni ada apa-apa lagi soalan? Jelas ya yang ini? Sebab orang susah part yang ini ya, yang variance tu je. Sebab tu saya buat recall balik. So dalam untuk pemilihan gambar, kita pilih gambar yang gambar cover tu gambar yang menarik perhatian. Kalau boleh kita nak cari background yang putih. Kalau tak ada background putih, background yang HQ bagi tu kan. Kita kena pandai-pandai pilih lah. Macam yang ini, kita boleh buat cover juga. Yang ni, contoh je ni. Contoh gambar. Ya Allah. Contoh gambar susu unta ni kan. Yang ini pun kita boleh pilih, kita buat cover. Okey. Habis dah yang ini? Ke ada apa-apa lagi? Sebab yang ini part 1. Dia ada part 2, part 3. Siapa nak ada orang nak recall balik ke part 2? Kalau nak recall balik part 2, saya kena buat hari lain. Yang penting buat yang basic ni dulu. So setakat ni kita ada berapa minit lagi? Sebelum kena tendang.
dengan Zoom. Sebab Zoom bagi kebenaran 40 minit je. Kalau lebih daripada 40 minit tu kena login baru balik. Okey. Ada apa-apa dah kan? Ada apa-apa lagi tak soalan nak tanya? Tudung pun dah berak dah. Ada apa-apa lagi tak soalan nak tanya setakat ni? Setakat ni tak ada. Okey. Alhamdulillah. So kalau setakat ni tak ada, saya end live untuk hari ni. So kalau ada apa-apa permasalahan, boleh ajukan soalan. Boleh ajukan soalan. Boleh ajukan soalan apa dah? Dalam grup. Okey Boleh ada satu part yang saya nak share sikit dekat Shopee Seller Center ni. Sekejap. Sebelum sementara masih ada masa 2 minit ni, saya nak share sikit. Yang ini kan, yang tadi yang saya tunjuk tu, my shipment ni kan. Kita boleh check juga tau status customer, status yang kita hantar tu. Contoh kan yang ini, kalau tak ada buku bank mana? Kalau tak ada buku bank mana? Oh, buku bank tu kena update. Tak ada buku bank tak apa, dia akan minta nombor nombor akaun, nama dengan nama bank je. Yang itu je kena isi. Lepas tu nanti dia akan minta verify melalui nombor telefon. Yang itu part 2 punya part. Edit dan setting. Ini part 1. Ini kan. Bila kita buat masuk barang ni kan, kita post barang, dia akan naik macam ni, kita boleh check detail. Kita boleh check perjalanan barang kita tu ke mana. Ni baru je lah letaknya tadi ni. Tahu baru letak tadi. Pukul 5 tadi. Baru je enter to scan. So kalau kita buat masuk, contoh kan kalau kita buat masuk harga tu, harga kotak. Kan harga tu harga kotak, kita nak letak harga jual ikut HQ. Contoh yang kita tengok awal lah biasa kan. Harga kotak 50 lebih tapi kita jual harga 47. Tapi tadi kita dah letak 47 dah, kita tak boleh buat. Kalau kita letak harga yang tinggi, kita boleh buat. Kita crosskan yang harga lama tu, kita buat harga baru. Itu kena share lain kali sebab kita dah tak banyak masa dah ni. Kurang daripada 1 minit dia akan keluar. So setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Hari ini video dirakam, insya-Allah kalau tak ada masalah, tak ada hang, tak kena delete dengan anak saya boleh post dekat anda. So anda boleh flashback balik lah, ulang kaji balik apa yang saya ajar ataupun apa yang saya share tadi. Ya, ada apa nak tanya? Boleh tanya. Kalau sempat saya jawab. Nak buat cross tu. Nanti saya tunjuk part tu. Nanti kita recall balik lah part tu. Boleh kita recall balik part tu sebab tak sampai 1 minit lagi. Dah nak